GSM, kita pergi kepada ACE, pergi kepada 3G, 4G dan sebagainya. Jadi penyediaan infrastruktur tersebut akan mengambil masa. So jadi bagaimana kerajaan untuk memastikan mereka yang berada di kampung ataupun yang kurang mempunyai liputan turut dapat menggunakan internet pada masa itu. Oleh sebab itulah salah satu usaha kerajaan pada masa itu di bawah plan pembangunan Perkhidmatan Sejagat, kita menubuhkan pada dulu belum PEDI lagi lah, kita panggil Pusat Internet. So evolusi daripada 2007 itulah dia telah berkembang dari segi mungkin pada asalnya menyediakan capaian internet secara kolektif kepada komuniti, kemudian dengan pengisian program dan sebagainya, bermula dengan latihan ICT, lepas tu sains dan matematik, lepas tu kita sekarang ni lebih dikenali untuk program-program keusahawanan. So jadi evolusi daripada 2007 tu yang kita dapat melihat penambahan PEDI daripada satu tahun ke setahun sehingga hari ini kita ada 911 PEDI yang telah beroperasi. So jadi daripada situlah kita hari ini persidangan itu kita adakan buat julung kalinya untuk kita menghargai mereka-mereka yang bertugas di PEDI untuk memastikan hasrat ataupun aspirasi kerajaan dapat dicapai. Yang mana bukan sahaja kita sediakan capaian, kita sediakan juga pakar-pakar yang dapat membantu komuniti-komuniti setempat untuk mereka menggunakan internet. So jadi mereka tidak ketinggalan. Oleh yang demikianlah PEDI ini terus berkembang daripada satu program dengan program-program yang lain sehingga hari ini, dan pada hari ini kita akan dengar nanti Yang Amat Berhormat akan mengumumkan hala tuju yang baru, mana ia tidak akan berhenti di situ, akan berterusan dari segi pembangunan PEDI, dari segi pengisiannya. So dari segi itu kita lihat dia bukan sahaja pada asalnya untuk menyediakan capaian internet kepada komuniti, sekarang ni kita gunakan dia untuk membantu untuk membangunkan sosio-ekonomi komuniti setempat juga. Sebelum kita beralih ke arah success story ataupun kisah kejayaan yang difahamkan, lebih 911 pusat PEDI di seluruh negara telah pun ditubuhkan dan juga diperkasa. Ia juga merupakan suatu inisiatif kerajaan melalui MCMC dengan rakan-rakan industri telekomunikasi di bawah inisiatif USP. Jadi bagaimana kerjasama ini yang dilakukan bersama dengan pemegang telco ataupun telco provider bagi memastikan capaian itu mencapai hasrat objektif yang telah ditekankan? Kalau kita lihat di bawah akta kita ada satu peraturan USP itu, yang mana di bawah peraturan itu setiap pemegang lesen kita yang mencapai keuntungan di satu paras yang tertentu, mereka perlu menyumbangkan kembali keuntungan mereka tu ke dalam tabung yang Tuan mention tadi, yang USP tu. So di tabung itulah yang kita gunakan untuk kita membiayai PEDI ini. Jadi terima kasih kepada mereka-mereka yang telah menggubal undang pada asal tu, yang mereka melihat dengan adanya tabung ini kita dapat menyediakan liputan di kawasan-kawasan yang kurang mempunyai nilai komersial. Yang mana kalau pemegang lesen kita nak pergi di kawasan tersebut perlu memikirkan dari segi pulangan. So oleh yang demikian kita lihat dana itu telah digunakan sebaiknya, termasuklah menyediakan PEDI tersebut. Oleh yang demikian kerjasama yang wujud di antara pihak MCMC dan juga penyedia perkhidmatan telah ada sekian lama, kerana apa yang dibangunkan itu adalah hasil yang disumbangkan oleh mereka sendiri. So oleh sebab itulah kita optimumkan dana yang ada itu untuk kita menyediakan infrastruktur yang pastinya memberi impak yang besar kepada komuniti, yang terbaik dan juga progresif dari semasa ke semasa. Pastinya diteruskan dan ditambah baik melalui tata kelola di bawah pimpinan kerajaan madani. Selain daripada itu, tadi Tuan ada menyebutkan pelbagai program keusahawanan dilakukan, ICT, multimedia. Apa antara program-program yang telah dan sedang dinikmati oleh peserta-peserta di bawah PEDI ini? Itu soalan yang menarik, kerana apa pengukuran kita kejayaan PEDI ini? So kalau kita lihat pada asalnya kita menyediakan latihan ICT pada pengguna-pengguna PEDI. Pada masa itu mungkin ICT ini masih baru. Contohnya pada tahun 2003 2004 kita pun masih lagi menggunakan cara orang kata manual dan sebagainya. So bila evolution teknologi itu dah ada pendigitalan dan sebagainya, jadi di situlah kita pun meningkatkan latihan-latihan dan sebagainya di PEDI itu, bermula dengan latihan ICT. So apabila komuniti dah mahir ICT, kita bawa pula mereka untuk yang tuition dalam talian, belajar dalam talian dan sebagainya. Dan mungkin pada masa ini kita perbanyakkan
perniagaan dalam talian, kursus-kursus yang berkaitan keusahawanan. So daripada situ kita lihat komuniti bukan saja golongan muda, remaja dan dewasa yang menikmati. Kita juga ada golongan yang istimewa ni, orang yang kelainan upayaan. So jadi mereka juga diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati perkhidmatan yang ditawarkan di PEDI. So, oleh yang demikian, latihan yang ada di PEDI ini boleh menjadikan kita ni seorang yang celik IT. Ia berfokus juga kepada komuniti B40. Ya, sebab apa, kalau kita lihat kedudukan PEDI ini adalah berada di kawasan-kawasan yang pertamanya mungkin kurang menyeliputan, dan juga kalau di kawasan-kawasan bandar ni adalah mereka-mereka yang berpendapatan rendah. So daripada situ kita lihat program-program yang dibuat ini akan memberi impact kepada golongan B40 secara langsung. Okey, seketika kita berikan rangkuman berkenaan majlis pada hari ini. Suatu persidangan yang dilaksanakan di PICC atau Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya seawal pagi sehinggalah ke petang. Apa antara pengisian dan juga perkongsian yang akan dinikmati dan akan diraikan bersama oleh peserta-peserta yang hadir? So mungkin sebagai rangkuman, persidangan ini adalah untuk kita mengiktiraf, kita memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang menguruskan PEDI. Kerana tanpa mereka mungkin kita tidak akan mencapai apa-apa pun hasrat yang kita tubuhkan PEDI ini. Oleh demikian, yang pertamanya adalah pengiktirafan. Itu satu pengisian yang penting, yang mana kita akan bagi pengiktirafan kepada pengurus yang baik, timbalan pengurus yang terbaik, kepada penyelaras PEDI yang baik. So anugerah-anugerah itu kita akan bagi. Itu pengisian utama. Dan untuk peserta-peserta yang lain, kita ada pengisian dari segi masterclass. Masterclass itu perkongsian bagaimana satu PEDI itu berjaya. So, jadi akan memberi pengalaman kepada pengurus-pengurus ataupun timbalan pengurus yang lain. Itu satu pengisian. Dan juga kita ada pocket talk yang lain. Kejayaan bagaimana seorang pelajar menggunakan PEDI sehingga beliau berjaya masuk ke universiti. Itu satu pengisian yang baik. Dan juga yang paling penting adalah pengisian bagaimana kita nak menjadi usahawan, bagaimana kita nak menjana peluang pekerjaan di PEDI. Itu antara pengisian perkongsian yang ada pada hari ini, yang kita akan pastikan satu hari peserta-peserta di PICC ini akan pulang dengan suatu maklumat yang sangat berguna kepada mereka. InsyaAllah. Teknologi digital merapatkan jurang, bukan saja antara bandar dan luar bandar, dan juga di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi dan juga yang berkepadatan kurang. Jadi ini perkara yang penting kerana dalam usaha kita untuk memastikan agar aspek perbandaran di kawasan luar bandar melalui gaya fikir, tata kelola dan juga keusahawanan akan dapat direkayasa dan juga dipertingkatkan. Jadi apakah PEDI ini sesuai dengan tema dan juga pelaksanaannya untuk memastikan agar apa yang dinikmati di bandar dapat juga dinikmati di kawasan luar bandar? Okey. Itu mungkin rangkuman yang tepat yang kita boleh rumuskan. Yang mana PEDI ini adalah satu tempat yang saya cakap tadi mempunyai capaian internet yang sangat baik. Jadi pada masa ini cara hidup kita adalah bergantung kepada connectivity kepada internet. So kalau kita berada di kampung pun connectivity sudah bagus, dan kita bawa pula peluang-peluang pekerjaan, kita bawa peluang-peluang perniagaan ke kawasan-kawasan tersebut, saya percaya komuniti-komuniti yang berada di luar bandar tak perlu lagi untuk berhijrah ke bandar untuk mencari kerja dan sebagainya. Sebab itulah pengisian-pengisian yang kita akan dengar nanti dari segi hala tuju dan sebagainya akan menjadikan PEDI ini sebagai pusat sehenti agar komuniti setempat dapat memanfaatkan dan mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka dengan peluang-peluang di dalam era digital ni. Jadi tak perlulah berlumba-lumba untuk pergi ke bandar dan sebagainya untuk mencari kerja. InsyaAllah kita akan jadikan PEDI ini sebagai tempat untuk mereka membina kecekapan ICT ini dan mereka menjadi menjana peluang pekerjaan kepada penduduk setempat di sekitar PEDI. Capaian internet memungkinkan segala-galanya boleh dilakukan. Tuan Haji, saya difahamkan pada pukul 10 pagi tadi Tuan Haji juga mengendalikan suatu sesi bicara ataupun sesi forum. Apa antara kandungan intipati sesi forum itu dan siapakah antara golongan sasar dalam menghasilkan dan juga membincangkan berkenaan perkara-perkara pokok dalam sesi forum tersebut? Kalau kita tengok sesi perkongsian yang saya meneritkan tadi itu, ia berkaitan dengan bagaimana kita nak membangunkan lebih ramai usahawan. So daripada situ kita ada panel-panel daripada Shopee, daripada Tekun, daripada TikTok, daripada GDEC. Jadi ia merupakan satu ekosistem yang penting untuk kita melahirkan usahawan digital.
Kerana daripada latihannya, dari segi platform e-dagangnya, dan dari segi penghantaran, dari segi bantuan kewangan dan sebagainya, kita ada sekali. Jadi kita dapat terangkan kepada peserta bagaimana mereka boleh menggunakan kemudahan-kemudahan yang semua ni akan berada di PEDI untuk mereka memulakan perniagaan. So kita berharap dengan adanya pencerahan yang kita adakan pagi tadi itu, lebih ramai orang akan datang ke PEDI dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang kita bawa ke PEDI tersebut. Akan lebih ramai pemain dalam industri yang akan dibawa dan dikongsikan kejayaan mereka bersama dengan peserta. Ya, saya pasti kerana kalau kita lihat sebentar saja tadi kita baru saja mengadakan pertukaran MOU yang akan melibatkan 3 lagi agensi yang akan menjadi rakan strategik PEDI. So jadi itu adalah peluang baru yang akan dibangunkan di PEDI nanti. Okey, baik Tuan Haji, ini serba sedikit ya pemahaman berkenaan apa itu PEDI, Pusat Ekonomi Digital, dan juga atur cara yang akan berlangsung. InsyaAllah kita akan menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Haji juga akan turut bersama-sama menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Kita akan bersua kembali Tuan Haji kalau ada rezeki untuk kita menyimpulkan dan juga memberi gambaran konklusi lanjut berkenaan Majlis Perasipan Persidangan Ekonomi Digital 2023. Kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita juga akan meneruskan atur cara bagi Majlis Perasipan Persidangan Ekonomi Digital 2023. Malaysia perlu menekankan model pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D, NC&I. Bagi memasuki 30 negara teratas dalam indeks inovasi global menjelang 2025. 510 juta ringgit tersedia dana R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Antaranya 50 juta ringgit dikhususkan sebagai geran padanan untuk universiti awam bekerjasama dengan sektor swasta bagi merancangkan aktiviti pendidikan dan inovasi. 76 juta ringgit untuk perkasa ekosistem R&D dan produk hasil ciptaan perusahaan perniagaan, NGO dan jabatan kerajaan. Innovaton yang mulai diluncurkan tahun ini mengetengahkan banyak hasil ciptaan anak tempatan yang boleh dikomersialkan. Dan ini harus disemarak supaya pendaya ciptaan di kalangan rakyat. Baik, kita bersua kembali. Itu antara hasrat yang telah pun direalisasikan ataupun yang telah pun diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha kita melihat bagaimana Belanjawan 2024 juga memberi fokus kepada pendicilan dan juga aspek industri digital. PEDI 2023 antara lain juga kita berkongsikan the success story atau kisah-kisah kejayaan kepada mereka yang telah pun menerima dan juga memanfaatkan pusat ekonomi digital ini. Jadi sama-sama kita saksikan, difahamkan kita akan ke Kemaman. Ada suatu bingkisan berkenaan kisah kejayaannya dan bagaimana pusat ekonomi digital ini memanfaatkan kawasan tersebut. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan. Ada peningkatan lah. Alhamdulillah meningkat. Saya bersyukur dipertemukan dengan PEDI. PEDI Bukit Anak Dara Kemaman menjadi tumpuan usahawan setempat mendalami ilmu ekonomi digital dalam menyebarluas pemasaran produk mereka. Di sini, usahawan didedahkan dengan latihan serta kursus yang mampu membuka ruang meneroka pasaran digital. Melalui penghasilan video serta teknik pemasaran yang betul, perniagaan mereka tidak hanya terhad di kawasan sekitar, malah mampu membawa produk ke pasaran luar. Sepanjang penubuhan, PEDI Bukit Anak Dara lebih 5,000 usahawan aktif dilahirkan. Sebagai usahawan yang memerlukan kita pergi lagi jauh, kita perlukan sistem online ni untuk kita pasarkan kita punya produk. Sekarang ni kita punya pendapatan sebulan melebihi 3,000. Kalau dulu kita agak ke pelanggan Home My Singgah je tau. Tu dia tolong buat Facebook apa ni. Kalau dapat kau lupa balik kapur pun dia boleh booking awal-awal. Mana jualan pun Alhamdulillah. Maknanya banyaklah PEDI bantu kami. Banyak jugalah perubahan dari segi kewangan tu. Yang tak kenal ni ramai yang cari kami.
Ketika ini terdapat 12 pedi dibuka di Kemaman, manakala 6 lagi pedi tambahan dirangka pada masa hadapan bagi memberi manfaat kepada penduduk setempat menceburi bidang keusahawanan dengan lebih berdaya saing. Pengarah kanan Koordinasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Buhari Yahya menyatakan pelbagai strategi diketengah dalam membantu usahawan pedi. MCMC turut menjalankan kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan serta swasta dalam usaha memantapkan usahawan terlibat. Pedi ni dia memang dekat dengan komuniti. Dan juga apabila kita ada sistem IT yang baik, jadi kita boleh adakan pelbagai program. Kalau kita lihat dari segi pengagihan peranan setiap pedi sangat baik, saya percaya lebih ramai rakyat akan mendapat manfaat. Dan juga dari segi promosi pun mungkin lebih luas. Tetapi melalui pemasaran di dalam talian ni, jadi pendapatan beliau pun bertambah. Serius dalam memperkasakan usahawan, satu persidangan pedi bakal berlangsung pada 29 November nanti bermatlamat membantu komuniti setempat menerusi pedi. Pedi ini bukan hanya dilihat sebagai pusat internet komuniti, malah ia mampu menjana pendapatan lumayan sekaligus menjadi pemangkin ekonomi digital usahawan setempat dengan lebih berkesan. Atika Makhtar untuk RTM. Ya, dunia globalisasi memungkinkan segalanya di hujung jari. Jadi dengan pusat ekonomi digital ataupun PEDI ini sudah pastinya ia menjadi sebagai katalis ataupun penggerak dan juga untuk menambah baik apa jua hasrat dan juga tujuan dalam memastikan ekonomi keusahawanan digital akan dapat dipertingkatkan dan juga diperkasa dari semasa ke semasa. Apa yang penting, hasrat di bawah naungan Kerajaan Madani bukan sahaja melalui Belanjawan 2024 tetapi belanjawan terdahulu untuk memastikan peruntukan-peruntukan dan juga aspek-aspek tata kelola dalam aspek ekonomi digital akan dapat dipertingkatkan. Malah MCMC sebagai antara peneraju utama PEDI atau Pusat Ekonomi Digital yang mana masuk tahun 2023 edisi pada kali ini memungkinkan 911 pusat PEDI di seluruh negara boleh memberi kesan kepada komuniti setempat. Seketika tadi kalau kita saksikan di kawasan yang disebutkan dan juga ditumpukan di Kemaman khususnya, usahawan-usahawan PKS ataupun perniagaan mikro kecil dan sederhana mendapat manfaatnya apabila ekonomi setempat ini digerakkan, dijana melalui suatu bidang cakupan teknologi digital yang lebih baik dan juga cakupan internet yang lebih menyeluruh untuk memastikan supaya jumlah tontonan dan juga jumlah pembelian malah ada purchasing power bukan hanya tertakluk kepada di kawasan setempat semata-mata tetapi ia juga boleh dipasarkan ke seluruh negara. Dan perkara ini ia sebenarnya boleh disambut baik apabila di peringkat antarabangsa PKS menjadi salah satu daripada penggerak dan juga sumbangan kepada ekonomi negara. Bukan sahaja PKS menjadi sumbangan kepada ekonomi setempat tetapi ia juga boleh menjadi salah satu daripada input factor dalam aspek keuangan melalui katalis dan juga melalui pemerkasaan ekonomi digital. Seketika di PICC pada ketika ini di dalam Dewan ribuan peserta sudah pun mula memenuhi seawal pagi tadi sebenarnya dan peserta-peserta ini terdiri daripada peserta-peserta dari seluruh negara yang datang beramai-ramai untuk melihat apakah antara perkongsian sesi wahana, perkongsian bicara, forum dan sebagainya yang mana akan memberikan nilai tambah kepada mereka dan juga akan memberikan suatu idea baru dan juga pemahaman baru berkenaan apakah antara penawaran PEDI 2023. Ini antara yang menarik kerana penerusan suatu kerajaan yang progresif perlu diteruskan melalui penjanaan ekonomi di peringkat akar umbi. Kita sudah maklum dalam situasi global yang tidak menentu pada ketika ini, ekonomi ataupun the output product dan juga the final product adalah berasaskan kepada sumber pertanian dan juga keterjaminan makanan. Maka apabila PEDI memanfaatkan the output product daripada produk-produk makanan untuk dipasarkan ke luar negara, sekurang-kurangnya menjadikan suatu ekonomi Malaysia, ekonomi PKS, mikro kecil dan sederhana berdaya saing bukan sahaja di rantau Asia Tenggara tetapi juga di peringkat global. Persediaan sedang dilakukan pada ketika ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital akan menyampaikan ucapan yang mana bersempena dengan suatu persidangan sehari yang dinamakan Persidangan Ekonomi Digital
2023. Semua yang berada di dalam Dewan pada ketika ini sedang bersedia untuk menyambut pemimpin negara dan juga untuk memulakan perasmian pada ketika ini. Tidak dilupakan, pada hari ini juga insya-Allah kita akan menyaksikan penyampaian anugerah bagi mereka yang telah pun dipilih dalam konteks usahawan yang telah menghasilkan kejayaan dan menunjukkan contoh yang baik ataupun dikira sebagai suri teladan ataupun role model kepada usahawan ekonomi digital yang lain. Antaranya, dia memberikan gambaran kepada usahawan pedi di wilayah utara, selatan, timur, tengah, Sabah dan juga Sarawak. Tidak ketinggalan juga, anugerah pedi terbaik juga akan diberikan kepada suatu wilayah ataupun komuniti setempat yang menunjukkan hasil bukan sahaja dari segi jualan tetapi bagaimana mereka memanfaatkan kawasan pedi ataupun pusat ekonomi digital dalam memastikan agar ia mencapai hasrat dan juga objektifnya. Seperti yang dimaklumkan seawal pagi tadi, banyak perkongsian yang telah pun dilakukan bersama dengan para peserta dan juga disempurnakan supaya boleh membuka minda dan juga pemikiran peserta-peserta yang hadir untuk lebih progresif dan maju ke hadapan melalui PEDI 2023. Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada ketika ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kelihatan sedang menuruni ruangan untuk ke Dewan bagi merasmikan dan juga menyempurnakan Majlis Perasmian Ekonomi Digital 2023 diiringi oleh Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital. Alhamdulillah, dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pastinya disambut baik oleh pihak MCMC yang menjadi peneraju kepada usaha Pusat Ekonomi Digital ataupun dikenali sebagai PEDI. Persidangan PEDI Madani, Pemangkin Ekonomi Digital Negara. Ini antara tema yang digarap dan juga diangkat supaya ekonomi digital ini akan dapat memangkin sebarang bentuk ekonomi dan juga kesan domino yang akan dinikmati oleh rakyat sama ada di peringkat kerajaan persekutuan maupun di peringkat akar umbi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba masuk di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dan disambut dengan tetamu kenamaan, disambut dengan laungan dan sorakan dari peserta-peserta PEDI 2023 mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kesejahteraan masa depan, ayo seluruh anak berdiri, bangkitkan Malaysia Madani, semangat jiwa semangat, terus menyanyi Malaysia Madani, ayo seluruh anak berdiri, semangatkan Malaysia Madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil kesempatan untuk beramah mesra bersama dengan tetamu-tetamu yang hadir di Perasmian Persidangan Ekonomi Digital 2023. Dalam kepadatan jadual yang sibuk, sempat meluangkan masa untuk Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Digital kali ini. Dan acara majlis diteruskan dengan lagu Negaraku dan juga untuk susun atur majlis seterusnya. Dimohon juru foto mengosongkan kawasan hadapan pentas bagi kita memulakan majlis. Alhamdulillah, seketika tadi kita menyaksikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital Tuan Fahmi Fadzil, dan ini merupakan salah satu daripada apa yang menjadi keutamaan oleh Kerajaan Madani supaya ekonomi digital itu dipertingkatkan dan ia akan memberikan hasil dan juga nilai tambah. Tidak hanya bergantung kepada ekonomi yang bersifat konvensional, tetapi ekonomi digital sudah menjadi suatu ekonomi yang menjadi hasrat juga tumpuan oleh pihak kerajaan. Seketika kita berikan tumpuan kepada sedikit bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan anda semuanya seketika nanti. Bagi mendukung usaha memartabat ekonomi komuniti, kerajaan akan memperkenal program komuniti madani. Ini penting. Ini kali pertama dalam negara
saya akan luluskan bagi setiap kampung, kita kata komuniti, desa, bandar, rumah panjang, kampung orang asli, supaya masyarakat kampung sendiri memutuskan dengan dana di antara RM50,000 dan RM100,000 permulaan apa yang mereka harus lakukan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Apa-apa masalah prasarana akan dikendali oleh kerajaan persekutuan. Tetapi kita berikan ruang supaya bukan ketua kampung tetapi masyarakat dan jamaah sendiri memutuskan apa projek yang mereka nak jana supaya ekonomi kampung ataupun komuniti dapat ditingkatkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan dalam ucapan Belanjawan 2024 antara lain menekankan berkenaan tentang ekonomi komuniti. Meningkatkan ekonomi komuniti itu menjadi salah satu daripada teras Malaysia Madani dan juga ekonomi madani yang telah pun digarap oleh Kerajaan Madani dan juga Kerajaan Perpaduan dalam usaha untuk memastikan agar nikmatnya akan dapat dicapai dan juga dinikmati secara bersama. Jadi perkara-perkara pokok berkenaan tentang ekonomi madani ini adalah suatu usaha yang berterusan dilakukan oleh Kerajaan Madani, diteruskan daripada penghasilan usaha sebelum ini, yang mana kalau diringkaskan kembali, ekonomi digital ataupun pusat ekonomi digital ini bermula pada tahun 2007 melalui suatu inisiatif di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC yang difahamkan ia dilibat urus bersama-sama dengan rakan industri telekomunikasi di bawah suatu inisiatif yang dinamakan sebagai Pemberian Perkhidmatan Sejagat USP dan dengan misi untuk memartabatkan sebenarnya komuniti setempat menerusi peningkatan capaian internet dan perkhidmatan yang memberi nilai tambah. Pusat Ekonomi Digital atau lebih dikenali sebagai PADI, nama ringkasnya, memberi tekad untuk memperkasakan komuniti B40 melalui program ICT, keusahawanan dan program-program multimedia. Sehingga ke hari ini, apa yang boleh kita kemas kini, PADI ataupun Pusat Ekonomi Digital ini telah ditubuhkan sehingga lebih 911 pusat PADI di seluruh negara. Hari ini juga merupakan hari yang cukup bermakna buat peserta-peserta kerana individu-individu yang telah pun menunjukkan contoh teladan, role model ataupun suri teladan yang baik dalam meningkatkan ekonomi isi rumah dan juga ekonomi komuniti mereka akan diberikan anugerah usahawan PADI terbaik ataupun anugerah usahawan PADI Madani terbaik. Manakala untuk peringkat komuniti, ia juga turut diberikan suatu pengkategorian khas yang mana pengkategorian ini akan banyak diluncurkan dan juga dikhaskan kepada beberapa wilayah, bukan saja di peringkat Semenanjung tetapi di Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung khususnya, anugerah PADI terbaik ini diberikan kepada anugerah PADI terbaik wilayah Utara, Selatan, Timur, Tengah, Sabah dan juga Sarawak. Jadi ekonomi digital ini amat penting kerana apabila kita berusaha dan juga transformasi negara ke arah penggunaan 5G secara sepenuhnya sehingga kini lebih daripada capaian 50%. Jadi seolah-olah kita menggambarkan bahawasanya kita berada di landasan yang betul dalam usaha merealisasikan hasrat ekonomi digital adalah berpandukan kepada capaian internet dan juga ruang telekomunikasi yang lebih baik. Tidak ketinggalan juga beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam inisiatif satelit dan juga inisiatif capaian internet jalur lebar untuk memastikan agar masyarakat berjaya untuk menikmati hasil yang telah pun digarap oleh pihak kerajaan. Belanjawan 2024 sebenarnya menjadi salah satu daripada rangkuman terbaik dan juga asas yang terbaik supaya ekonomi digital ini akan dapat dipertingkatkan. Ia bukan hanya sebagai retorik ataupun bersifat lelukon semata-mata, tetapi lebih kepada realistik. Bagaimana apa yang telah dilaksanakan penambahbaikan 5G, infrastruktur 5G dan juga peralihan daripada 3G ke 4G, penamatan 3G secara sepenuhnya dan peralihan kepada 4G. InsyaAllah mungkin selepas ini kita akan menyaksikan peralihan sepenuhnya daripada 4G ke 5G. Malah sesama syarikat-syarikat telco ataupun penyedia telekomunikasi dan juga syarikat telekomunikasi yang bergabung untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Tidak kurang juga dalam aspek 5G, kerajaan telah bersetuju untuk melihat spektrumnya itu diperluaskan bukan hanya kepada suatu capaian spektrum semata-mata tetapi diperluaskan kepada spektrum yang kedua
yang akan dilaksanakan dalam masa beberapa tahun juga melalui inisiatif dan juga kerjasama dengan agensi-agensi berkenaan kerajaan dan agensi bukan berkaitan kerajaan. Jadi ini antara rangkuman yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sebarang peruntukan, sebarang wang yang telah pun didanakan melalui rang undang-undang perbekalan baik tahun 2023 maupun 2024 akan dapat direalisasikan dan juga diguna pakai sebaiknya. Kalau kita rangkumkan hasrat oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, apabila kita melihat kepada pengamalan dan juga the social behaviour dan juga tingkah laku masyarakat dalam penggunaan internet pada masa kini, Malaysia sebenarnya mencatatkan antara penggunaan telefon bimbit dan juga penggunaan internet yang tertinggi di peringkat Asia Tenggara, malah antara negara yang tertinggi penggunaan internet di peringkat Asia. Jadi ia tidak mustahil untuk melihat bagaimana ekonomi digital ini boleh direalisasikan bukan hanya kepada pusat ekonomi digital tetapi dengan the social behaviour, purchasing behaviour dan juga kehendak pelanggan yang memungkinkan penggunaan secara meluas itu akan dapat dilaksanakan. Kita melihat ekonomi digital ataupun digitalisasi dalam perlakuan dan juga behaviour ini bukan hanya bertumpu kepada media sosial semata-mata, tetapi lebih kepada bagaimana memanfaatkan supaya ia menjadi suatu bentuk keuntungan ataupun menjadi suatu bentuk penjanaan ekonomi kepada masyarakat setempat. Jadi, ekonomi setempat ini ia hasil rekayasa daripada Kementerian Komunikasi dan juga Digital dan juga sebenarnya banyak kementerian lain yang melaksanakan pelbagai visi dan juga misi inisiatif di bawah kementerian-kementerian yang tersebut dan juga yang terlibat supaya dapat memastikan agar ekonomi digital ini melalui suatu usaha dan juga inisiatif rentas kementerian agar dapat direalisasikan dan juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat di kawasan luar bandar maupun di pinggir bandar. Jadi Pusat Ekonomi Digital atau dikenali sebagai PEDI ini masuk edisi 2023, antara lain lebih hampir 2 dekad sebenarnya penubuhan PEDI ini, dan 2023 menyaksikan satu lagi kisah kejayaan, dan apa yang kita kongsikan seketika tadi adalah suatu kisah-kisah kejayaan yang cukup molek untuk dikongsikan dan juga dimeterai secara bersama. Di dalam Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di dalam Dewan pada ketika ini selesai atur cara permulaan untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital serta tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Jadi ayuh sama-sama kita saksikan apakah antara perkongsian di dalam Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC untuk perasmian Persidangan Ekonomi Digital 2023. Industri telekomunikasi di bawah inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat USP dengan misi untuk memartabatkan komuniti setempat menerusi peningkatan capaian internet dan perkhidmatan yang memberi nilai tambah. PEDI tekad memperkasakan komuniti dengan wujudnya 911 PEDI di seluruh negara. Dengan itu, ayo kita saksikan tayangan video PEDI. Sejumlah 911 pusat ekonomi digital atau PEDI telah didirikan di seluruh negara bertujuan untuk menyediakan capaian internet kepada masyarakat dan kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar. Memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. Sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani, PEDI akan diperkasakan untuk membantu menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. PEDI turut menyediakan pelbagai program latihan berasaskan teknologi maklumat dan ICT. Kita juga ada menawarkan kelas-kelas keusahawanan untuk melatih penduduk-penduduk tempatan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Dekat sini kami boleh nampaklah mereka punya pendapatan dapat meningkat melalui latihan-latihan yang telah disediakan oleh pihak PEDI. Usahawan PEDI kini berjaya memasarkan produk mereka menggunakan platform online, meluaskan pasaran mereka ke luar negara. Selepas mengikuti bengkel yang diadakan di PEDI, perniagaan mereka semakin maju, pendapatan mereka semakin berganda. Dengan adanya PEDI ini adalah peluang pada penduduk setempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, mereka boleh menjana lagi pendapatan mereka melalui internet dan membantu memperkembangkan ekonomi negara.
Selain merapatkan jurang digital, komuniti setempat diperkasakan dan MCMC akan terus komited untuk memacu negara ke arah literasi digital rakyat yang tinggi, sejurus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pusat Ekonomi Digital. Perkisahan sebenar. Inilah dia integrasi inisiatif yang inklusif dan mampan bagi memperkasakan pendigitalan ekonomi Malaysia. Sidang hadirin sekalian, bagi memulakan acara pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mak Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Salim bin Fatidin, Pengurusi Eksekutif MCMC, para pengurus dan penolong pengurus PEDI yang datang jauh dari Perlis sampai ke Sabah, para usahawan ekonomi digital yang ada di sini kan? Ada kan? Rakan-rakan media, hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berhimpun di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bagi menyaksikan acara bersejarah Persidangan PEDI Madani 2023. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama meraihkan para pengurus, penolong pengurus, rakan-rakan strategik dan penyedia perkhidmatan Pusat Ekonomi Digital atau PEDI dari seluruh negara yang hadir persidangan pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit dalam belanjawan 2024 bagi memperkasa PEDI di setiap Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah, ianya dapat meningkatkan penjanaan pendapatan dan menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan. Tuan-tuan dan puan, PEDI yang pada mulanya menawarkan akses internet secara kolektif di kawasan luar bandar bagi golongan kurang berkemampuan, kini berfungsi sebagai pemangkin ekonomi digital yang membantu meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti tempatan. Setiap PEDI dilengkapi dengan capaian internet serta menawarkan latihan ICT, keusahawanan digital dan e-pembelajaran bagi manfaat komuniti setempat, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, golongan belia dan para pelajar. PEDI turut menawarkan perkhidmatan nilai tambah merangkumi perkhidmatan kesihatan digital, transaksi tanpa tunai serta perkhidmatan sehenti seperti pembayaran bil dalam talian dan sebagainya. Kemudahan PEDI tidak lengkap tanpa wira dan wirawati iaitu pengurus dan penolong pengurus yang kita raikan pada hari ini. Mereka adalah individu yang menyumbang kepada komuniti secara langsung dan memainkan peranan penting dalam menyokong agenda nasional termasuk mendukung dasar-dasar kerajaan. Saya telah turun padang dari utara ke selatan, Sarawak ke Sabah, melihat sendiri segala usaha yang telah dilaksana oleh kaki tangan PEDI untuk membantu komuniti setempat sehabis baik, melibatkan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang. MCMC bersama-sama rakan strategik, kolaborator digital, organisasi swasta serta badan-badan bukan kerajaan telah bekerjasama merancang dan melaksana pelbagai program latihan dan bimbingan untuk memperkasa masyarakat di peringkat akar umbi. Dalam perkara ini, turut ditawarkan di PEDI ialah program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil atau pupuk yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta. Menerusi pupuk, program-program latihan dilaksana untuk mendorong penglibatan komuniti setempat dalam ekonomi digital. Kami turut berbesar hati kerana buat julung kalinya pihak JAKIM turut menggambling tenaga bagi membolehkan para usahawan mendapat pensijilan halal. Usaha ini telah
bermula di negeri Melaka. Kelak, usaha ini akan diperluas ke negeri-negeri lain agar usahawan makanan padi turut mendapat pensijilan halal. Saya juga ingin ucapkan tahniah kepada MCMC, Shopee dan kaki tangan padi yang telah berjaya mencapai sasaran bagi tahun 2023, iaitu untuk mendigitalisasikan 7,000 usahawan menerusi platform e-dagang Shopee dengan nilai jualan sebanyak 15.7 juta ringgit. Untuk makluman, sehingga kini sejumlah 55.4 juta ringgit nilai jualan telah dicapai melalui inisiatif digitalisasi usahawan sejak 2021. Pedi juga mendapat sokongan daripada penyedia perkhidmatan seperti Telekom Malaysia, Celcom Digi, Maxis dan Breadtone melalui penyediaan program e-pembelajaran bagi para pelajar yang kurang berkemampuan. Usaha ini telah membantu mereka meningkatkan prestasi pembelajaran. Terlalu banyak kisah kejayaan hasil daripada program dan latihan yang ditawarkan di PEDI. The list is too long. So I was told to choose only 2. Puan Eri binti Dusun merupakan usahawan bimbingan PEDI Pekan Putrajaya, Sabah. Telah memulakan perniagaan sambal tuhau sejak tahun 2015. Wanita cekal ini juga pernah dinobatkan sebagai usahawan terbaik pedi wilayah Sabah 2017 dan pernah memenangi anugerah usahawan terbaik negeri Sabah 2019. Bermula dengan sebuah perusahaan kecil, kini beliau telah berjaya memiliki kilang sendiri dan produk beliau bukan sahaja mendapat sambutan dalam pasaran tempatan, malah turut mendapat permintaan luar negara. Selain itu, kisah kejayaan Puan Halida Akila binti Nasis yang berasal dari Pontian, Johor juga menjadi inspirasi. Beliau mengusahakan produk kraft tangan dan membekalkan cedera hati, telah menggunakan sehabis baik platform e-dagang sebagai medium memperoleh tempahan pelanggan dari seluruh negara. Pencapaian beliau adalah berkat latihan keusahawanan yang disertai di PEDI. Kejayaan mereka saya lihat di sini tidak disertakan jumlah yang telah mereka berjaya capai, tapi saya maklumkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, Puan Sandra contohnya yang ditayangkan sini, saya ingat lagi mendapat pendapatan bulanan yang cukup besar, RM25,000 sebulan. Malah ada di kalangan pengurus-pengurus juga sambil menyelam minum air, ajar orang, tapi masa yang sama memanfaatkan juga untuk terlibat dalam ekonomi digital. Untuk makluman Yang Berhormat Perdana Menteri, di salah sebuah pedi di Langkawi, sewaktu pandemik, saya ingat lagi seorang pengurus berkata beliau membuat dropship dan mendapat pendapatan bulanan RM35,000 sebulan. Jadi kepada usahawan yang telah berjaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan ada di sini, jangan lupa bayar cukai. Tuan-tuan dan puan, kisah kejayaan mereka amat membanggakan dan menjadi bukti komitmen kerajaan dalam memupuk gaya hidup digital seiring dengan aspirasi kerajaan untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi komuniti setempat. Bagi menilai keberkesanan PEDI sebagai pusat sehenti yang memacu sosioekonomi komuniti setempat dan memantapkan pembangunan modal insan, MCMC telah menjalankan satu kajian impact PEDI. Antara dapatan yang diperoleh termasuklah: pertama, kadar penggunaan aktif sebanyak 94%. Ini menunjukkan kesetiaan pengguna terhadap PEDI. Kedua, tahap kesedaran masyarakat terhadap PEDI adalah tinggi dan 89% responden telah memberi maklum balas positif terhadap perkhidmatan serta program yang ditawarkan. Dan ketiga, Net Promoter Score menunjukkan 70% daripada responden yang menggunakan PEDI akan menggalakkan orang ramai untuk berkunjung ke PEDI. Hadirin sekalian, akhir kata, saya harap agar persidangan PEDI Madani 2023 ini akan dapat mencapai objektif utamanya untuk meraihkan dan mengiktiraf sumbangan kaki tangan PEDI, rakan strategik dan penyedia perkhidmatan yang telah bertungkus lumus menjayakan PEDI. InsyaAllah sekiranya kita berjaya lakukan dengan baik dan dengan usaha yang lebih gigih, selain daripada meningkatkan ekonomi setempat, saya percaya kita perlu
nanti Tan Sri Salib untuk lakukan persidangan pedi ini secara tahunan, insya-Allah. Kalau nak berita baik, tunggu Yang Berhormat Perdana Menteri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Wabi Fahmi Fadil, diminta terus kekal di atas pentas untuk agenda kita yang seterusnya, penyampaian anugerah PEDI. Dengan segala hormatnya turut menjumpur ke atas pentas yang berbahagia Tan Sri Salim bin Fatih Din, pengerusi MCMC, bagi mengiringi Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk makluman para hadirin sekalian, sempena persidangan PEDI Madani ini, beberapa anugerah telah pun diadakan bagi menghargai sumbangan dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dan usaha menyokong PEDI ke arah ekonomi pendigitalan. Anugerah pertama iaitu Anugerah Usahawan PEDI Terbaik. Pemenang dipilih mengikut peringkat wilayah dan berdasarkan kecemerlangan usahawan dalam menghasilkan produk juga menggunakan PEDI sebagai platform keusahawanan. Usahawan PEDI terbaik bakal menerima wang berjumlah RM5,000 beserta trofi dan sijil. Dengan itu, ayuh kita mulakan pemenang usahawan PEDI terbaik peringkat wilayah utara, Nur Syawani binti Cik Mansur. PEDI Kampung Musa, Padang Terap, Kedah, mengusahakan kerepek pisang dan kuah rojak. Tahniah diucapkan bagi peringkat wilayah selatan jatuh kepada Halida Akila binti Nasis, PEDI Batu Satu, Sungai Pinggan, Pontian, Johor. Beliau mengusahakan batik kraft tangan. Bagi peringkat wilayah timur, Ahmad Fahmi Ghazali, PEDI Panyit, Macang, Kelantan, mengusahakan sos pencicah. Peringkat wilayah tengah, Muhammad Bahar bin Nurdin, PEDI Pekan Ijo, Kuala Selangor, Selangor. Perkhidmatan pencetakan seperti t-shirt, bag dan lain-lain. Dan bagi peringkat negeri Sabah, Eri binti Dusun, PEDI Pekan Putrajaya, Kota Kinabalu, Sabah, mengusahakan sambal tuhau. Bagi peringkat negeri Sarawak, Ramtini Waiti binti Ramli, PEDI Kampung Gedong, Sumanjan, Sarawak, mengusahakan tenunan songket. Dan yang diucapkan kepada pemenang usahawan PEDI terbaik. Seterusnya, kita beralih kepada anugerah PEDI terbaik peringkat wilayah. Kriteria dinilai berdasarkan pencapaian PEDI, sumbangan PEDI dalam pembangunan modal insan dan pelibatan bersama pihak berkepentingan dan keunikan PEDI itu sendiri. Pemenang bakal membawa pulang wang berjumlah RM7,000, trofi dan sijil. Menjemput pemenang anugerah PEDI terbaik peringkat wilayah utara, PEDI Pangkalan Hulu, Hulu Perak, Perak. Peringkat wilayah selatan, PEDI Felda, Tenang Labis, Segamat, Johor. Peringkat wilayah timur, PEDI Bukit Diman, Hulu Terengganu, Terengganu. Peringkat wilayah tengah, PEDI Felda Soeharto, Hulu Selangor, Selangor. Peringkat negeri Sabah, PEDI PPR, Taman Sri Rugading, Tuaran, Sabah. Peringkat negeri Sarawak, PEDI Kampung Kedong, Simunjan, Sarawak.
Tahniah diucapkan kepada kesemua pemenang anugerah Pedi Terbaik. Seterusnya, anugerah terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Fahmi Fadil adalah anugerah khas. Pemenang anugerah khas dipilih berdasarkan keceriaan di dalam pedi serta kemudahan dan infrastruktur yang disediakan oleh pedi kepada pengguna. Pemenang anugerah khas akan membawa pulang trofi dan sijil. Tuan dan puan-puan, anugerah khas ini dimenangi oleh Pedi Song Sarawak. Diuruskan oleh Telekom Malaysia. Mempersilakan Yang Berusaha Encik Ahmad Huzaimi bin Madris, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia Berhad, ke pentas bagi menerima anugerah ini. Tahniah diucapkan atas penerimaan anugerah khas ini. Dan tahniah diucapkan kepada kesemua pemenang. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Fahmi Fadil dan tetamu kehormat bagi acara penyampaian tadi. Majlis mempersilakan Div-Div kehormat untuk kembali ke tempat duduk kenamaan. Terima kasih. Baik. Para hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang telah pun kita nantikan untuk sama-sama kita mendengar dan menghayati ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya dipersilakan, ayo kita berikan tepukan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, Timbalan Menteri Tun Icin, Ketua Seusaha dan Tan Sri Salim, dan tetamu-tamu yang muliakan, dan yang pentingnya pengurus dan penolong PEDI seluruh negara. Bila kita majukan dan tingkatkan transformasi digital, apa isu yang amat memprihatinkan atau membimbangkan kita? Yang disebut dalam ungkapan digital divide, kesenjangan yang melebar di antara golongan berada dan golongan lebih miskin. Itu kebimbangan yang ternyata dalam proses pembangunan kemampanan yang kita sebut dalam negara madani. Di antara hal yang ditekankan ialah memacu pertumbuhan tetapi menjamin supaya rakyat terbanyak yang kurang berpeluang, yang tersisih, terpinggir, jauh di pedalaman, tidak ketinggalan. Cabaran terbesar dalam proses digital ini ialah bahawa ia akan menyebabkan kesenjangan itu terus melebar. Kerana kesempatan itu dimulai di peringkat kota atau bandar dan dikuasai oleh orang yang berpendapatan tinggi. Bukan kita semestinya rasa gusar kerana orang berpendapatan tinggi seperti Tan Sri Salim. Tetapi kita bimbang sekiranya orang yang kurang bernasib baik itu tidak dapat bersaing sama. Di dalam Kongres Keadilan baru-baru ini saya bicara tentang Sandel, tyranny of meritocracy. Orang bicara soal merit, betul. Kalau kita mau maju, kita harus iktiraf merit. Orang yang paling cemerlang harus diberi galakan. Orang paling pintar harus diberikan kesempatan. Tetapi keadilan itu bukan sahaja memberi pertimbangan kepada orang punya merit, tetapi menentukan supaya persaingan itu adil. Seorang pemikir ekonomi terkemuka John Rawls dia kata, justice is not just about equality, or equal opportunities in competition.
But justice is about fairness. Sekolah di Kapit, Pendalaman, atau Manik Urai di Kelantan, atau Cerok Kudung di Kedah, nak bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik kan sukar. Jadi tanggungjawab kerajaan Madani ialah memastikan sekolah-sekolah yang terpinggir itu diberikan dukungan supaya dapat ditingkatkan. Barulah persaingan itu adil. Dan kalau prinsip ini kita terima, maknanya sementara merit itu ada rasionalnya untuk kita pertahankan. Jangan kita terlalu gairah, obses untuk pertahankan sehingga kita lupa bahawa negara tidak mungkin dianggap adil kalau tidak ada peluang, kesempatan bagi yang tersisih, terbiar bersaing dengan adil. Nah, ini saya jawab sebenarnya kerana kita menerima banyak kritikan ini. Mengapa ada program untuk membantu golongan miskin, apatah lagi dalam program Hak Keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Mengapa peruntukan untuk Sabah dan Sarawak saya tingkatkan. Ya. Dalam belanjawan, tadi saya bentangkan di Dewan Negara, saya sebut bahawa belanjawan untuk pembangunan Sabah Sarawak itu jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri Semenanjung. Sebabnya kenyataan menuntut kita buat begitu kerana kemudahan-kemudahan asas yang tidak diperoleh. Jalan di Sabah lubang-lubang, kita tak tahu dia naik motorkar, tak ronggeng atau naik kar. Sebab dia tak disediakan dengan kemudahan yang baik. Jadi tentunya peruntukan untuk jalan termasuk Pen Borneo itu lebih tinggi daripada jalan di Selangor. Walaupun ada beberapa tempat di mana jalan di Selangor itu masih berlubang. Jadi kita berikan peruntukan. Tak sama. Ini saya nak sebut di sini, apa kaitannya dengan transformasi digital? Maknanya sementara kita beri asakan baru, tunjang pembangunan tidak boleh mengenepikan kepentingan digital, tetapi kita harus waspada dengan bahaya negatif kesan kalau ia tidak membantu mengangkat martabat rakyat yang kurang bernasib baik kerana kemudahan itu dijurus kepada satu daerah atau tempat. Dan kebetulan semua pengusaha dan pemilik syarikat-syarikat telekom besar ada di sini. Dalam soal digital ini, saya ingin menggesa selain yang dilakukan oleh PEDI, oleh MCMC dan oleh kementerian, saya mahu syarikat-syarikat telekomunikasi dengan asakan baru, dengan peluang-peluang baru, beri tumpuan yang lebih supaya agenda pembangunan ini bukan sahaja kecanggihan teknologi tapi bantu rakyat termasuk melalui PEDI ini supaya kemudahan ini tidak diperoleh hanya melalui MCMC ataupun kementerian tetapi oleh syarikat-syarikat telekom yang berkembang maju pada hari ini. Dengan cara yang sedemikian, kita memaknai apa itu keadilan dan madani. Yakni, kita angkat martabat negara dari sudut transformasi digital, tetapi kita pastikan kemudahan itu meluas ke semua peringkat. Itu mukadimahnya. Maknanya, PEDI ini merupakan satu strategi yang sangat penting dan kita harus pastikan ia lebih berhasil. Sebab itu saya umumkan seperti mana disebut oleh Saudara Fahmi tadi, kegiatan PEDI ini diperluaskan daripada yang ada sekarang, harus ada di setiap Dewan Undangan Negeri, pusat Dewan Undangan Negeri, di setiap Dewan Undangan Negeri di negara dalam negara kita. Ya. Jadi keluarga PEDI itu akan lebih besar.
Jadi kita mulakan dengan peruntukan 25 juta dan sekiranya untuk memenuhi ini kita perlu tambah. Saya akan ikhtiar untuk tambah peruntukan supaya pastikan padi itu. Baik. Saya tahu dah sebagai Menteri Kewangan ni atau Perdana Menteri, umum peruntukan orang tepuk. Kalau suruh buat kerja, dia tak bersenyum. Kalau kata sekarang ini di Asia kita nombor 1 penyakit diabetik, kencing manis. Jadi saya cadangkan supaya kurang minum gula. Dia tak senyum. Saya kata senyuman manis itu lebih manis dari senyuman daripada gula. Sebab tu lagu-lagu Melayu dulu memang dipopularkan itu. Manis, 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 bukannya gula sayang. Manislah lagi senyummu puan. Sebab itu bila saya duduk tepi Teo Ni Ching tadi, saya minum kopi, saya tak letak madu. Saya tengok dia senyum, saya pun minum kopi tanpa gula. Baik. Sekarang ini kita ucap tahniah kepada kementerian dan MCMC kena berikan galakan, dorongan, dan saya berharu kerana nampak saudara terutama anak-anak muda yang terlibat dalam padi ini begitu semangat, begitu entusiastik, dan ini memberikan semangat kepada kami untuk memberikan dukungan yang lebih kepada padi, baik usahawannya, baik panel penasihatnya, baik penolongnya. Jadi bincang dapat maklumat daripada menteri. Ini bunyi bersemangat ni pengurus-pengurusnya ini saya sebut gaji dan allowance-nya berapa? Tapi kan saya ni Menteri Kewangan, saya kata ya, tapi kan dia terlibat juga dalam perniagaan. Ada yang mencatat keuntungan besar. Jadi gaji itu seperti allowance kecil saja. Ada ruang yang lain yang mereka perolehi. Betul? Tapi oleh kerana pertama transformasi digital ini menjadi tunggak di antara tunggak dalam strategi ekonomi madani, dan keduanya melihat prestasi anak-anak baik pengurus yang berjaya dan baik dan dedikasi dan memberi manfaat kepada masyarakat dan komuniti di sekelilingnya. Dan saya nak tambah beban lagi supaya tiap padi itu dipantau, memberikan laporan supaya dapat menjurus kepada kelompok yang lebih luas, terutama anak-anak muda, sekolah, latihan kepada mereka, dan memperkenalkan sepelbagai apps dan kecanggihan dalam bidang ini. Kalau setuju itu saya boleh umumkan tambahan. Adakah anak-anak setuju kalau saya bagi tugas tambahan? Bunyi tak meyakinkan, jadi saya tangguh pengumuman. Jadi saya nak tanya sekali lagi, betul setuju untuk saya tambah tugas di padi ini? Kalau setuju kita tingkatkan dari 2,000 naik 2,500. Dan kepada penolong dari 1,500 naik 2,000. Baik. Baik.
Ya sekarang maknanya, ya, saya nak anak-anak lihat peranan ini, peranan besar. Kita nak angkat semula martabat negara kita. Malaysia ini ya, punya potensi yang besar. Semalam saya di Kuching, Sarawak. Ya. Dan kita lihat banyak Sarawak ke depan dalam bidang digital, dalam bidang beberapa bidang, EV, hidrogen, dan yang disebut renewable energy. Kita lihat umpamanya rencana kerajaan untuk tambah program high-tech di Krian, Perak. Kerana pelaburan yang datang itu lebih menggalakkan. Anak-anak harus tahu ya, di tahun ini sahaja dari Jerman, saya sebut satu syarikat, Infineon, microchips dan computer chips. Dulu dia buat back end. Sekarang keputusan dia menjadikan Malaysia itu hub penting. Negara pertama luar daripada Jerman untuk meningkatkan mutu teknologi tinggi front end chips, iaitu mengeluarkan chips front end dengan pelaburan 5 bilion euro, iaitu 25 bilion ringgit. Di Amerika Syarikat, semua yang ada kaitan dengan saudara, baik yang Elon Musk, Starlink, SpaceX dan Tesla, Google, TikTok, semua menemui saya dalam perbincangan dan semuanya bersetuju untuk masuk dan menambah pelaburan yang lebih tinggi di Malaysia. Ya, dan tentunya di Arab Saudi, UAE, data center yang besar mungkin mencecah hampir 10 bilion dolar itu akan diselenggarakan oleh syarikat dari Arab, UAE, Abu Dhabi dengan khazanah di Malaysia. Dan tentunya dari negara China terbesar. Di Tanjung Malim kita adakan Automotive City. Projek Geely pengeluaran kenderaan umumnya kebanyakannya motorkar tertinggi luar daripada negara China. Ada keupayaan mereka untuk mengeluarkan Geely Proton 500,000 unit, sebahagian besarnya untuk ekspor. Nah, saya sebut hal-hal ini selain daripada banyak laporan lain, ialah kerana sistem politik negara kita ini stabil. Rakyat dari berbagai kaum ini hidup dengan aman. Sudah tahu keperluan kita. Mau selamat negara ini, politik mesti stabil. Rakyat mesti terima. Betul majoritinya Melayu, Bumi Putera, umat Islam. Tetapi kita santuni semua kaum, semua penganut agama lain sebagai keluarga besar rakyat Malaysia. Aman dan sama-sama bekerja angkat martabat negara ini. Jadi saya mahu anak-anak ini faham mengapa hal ini penting. Orang datang ini kerana keyakinan dia. Politik stabil, negara aman, ada dasar yang jelas. Pelaburan bagaimana nak percepatkan perubahan bukan saja di kalangan pimpinan politik, penjawat awam, syarikat swasta. Dan yang paling penting ialah tenaga kerja damai. Saya sebut keupayaan tadi. Syarikat-syarikat Infineon by Geely, Proton dan syarikat-syarikat IT yang besar-besar. Kalau saya tanya mereka,
Bagaimana tentang pekerjaan? Saya dalam pertemuan itu saya tidak hanya bincang perkara-perkara biasa formal. Saya tanya terang, what is your problem? You have been here, some of your companies have been here for decades. Tell me, what do you require? What need to be done further? When they are happy with the politics, they are happy with the policies. Sometimes they expect us to ensure that the process of approval must be accelerated. Then I ask, what is then the problem, your suggestion? Semua mengatakan tenaga latihan kita, professionals kita, technocrats kita, lulusan TVET, lulusan kejuruteraan, semua memuaskan. Disiplinnya, etika kerjanya. Tapi yang kurang apa saya tanya? Yang kurang ialah kemahiran tambahan. The niche dari segi teknologi, dari segi engineering, dari segi IT, dari segi digital teknologi. Inilah cabaran kita bagi anak-anak. Tadi di Dewan Negara saya sebut, lulusan TVET 97% mendapat pekerjaan. Majoriti gaji RM2,000 sebulan. Saya kata ini tidak memuaskan. Maka lebih pada 40 TVET bekerjasama sinergi dengan Petronas, dengan GLC, dengan syarikat-syarikat swasta. Kalau ada latihan tambahan, gajinya tidak lagi RM2,000, tetapi meningkat RM3,000 hingga RM5,000. Jadi, hala tuju strategik PADI ini harus juga mengambil kira the extra mile. Jangan hanya puas hati dengan apa yang kita lakukan, tetapi dalam sasaran latihan untuk 10,000 usahawan ini mesti tambah kemahiran dia, kecanggihan dia, kepintaran dan keterampilan, terutama dalam platform e-dagang. Ya, kita berhasil 30 juta. Mengapa tak boleh tingkatkan jadi 300 juta? Ini kemahiran yang diperlukan. Kemudian tentunya kita ada sasaran untuk menambah jumlah lebih besar, 6,000 bakat setakat ini yang memperolehi pensijilan yang diiktiraf. Tapi sekarang ini kita tidak fikir satu sijil. Harus ada peningkatan sijil tertinggi yang kian canggih. Kerana bila tanya Infineon, tanya Geely, semua menyatakan we require an additional expertise at that level. Geely, bila tengok lulusan TVET dan jurutera, dia puas hati untuk bekerja. Tapi untuk menambah keupayaan mereka, keterampilan mereka, 300 dibawa ke negara China untuk latihan tambahan. Tanyaan saya ialah syarikat-syarikat telekom yang ada harus melihat ke bidang-bidang ini untuk bantu, dan saya minta mungkin saling boleh bantu menyelaraskan satu aspek expertise and specialization that is required. Ini target kita. Saya tahu PAGI ini tidak semestinya menyempuh bidang ini, tapi dari ramai-ramai yang terlibat sudah boleh kenal pasti orang-orang yang boleh diberikan latihan yang khusus, yang boleh meneroka ke alam pekerjaan dan teknologi baru. Jadi syarikat-syarikat telekom patut diselaraskan untuk melihat satu bidang ekspertis, kemahiran dan kepakaran baru yang boleh ditingkatkan. Sekarang ini umpamanya e-pembelajaran ada, penyertaan dah 10,000. Saya tak nafikan. Itu boleh diteruskan. Tambah lagi. Kerana memenuhi bidang STEM dan revolusi industri 4.0. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, bila bincang dengan semua syarikat-syarikat besar ini, semuanya menyebut saya tentang perkara itu. Jadi saya fikir, mengapa tak boleh kita tingkatkan? Sebab itu bila saya melawat Sheikh Muhammad Zaid Artificial Intelligence University, first university in the world yang khusus tentang artificial intelligence, dan dia panggil kepakaran terbaik satu dunia, saya balik, saya kata kalau gitu kita pun kena buat lah. Kalau nak buat universiti
Untuk artificial intelligence mungkin belum bersedia, kita mulakan dengan fakulti. Maka kita minta UTM menyegerakan permulaan fakulti AI. Ya. Yang lain tu saya saudara ada kemahiran bagaimana yang gunakan cashless society, bagaimana tentang e-pembelajaran dan memperluaskan skop pengguna transaksi tanpa tunai. Ini teruskan. Saya saudara and have full confidence in your commitment and level. Terima kasih banyak. You're great. Yang saya nak daripada persidangan ini ialah komitmen bersama oleh syarikat Telekom untuk membantu melalui TVET dan juga PEDI yang agak khusus dalam bidang IT ini, iaitu untuk meningkat lagi expertise, specialization yang ternyata kurang di kalangan kita. Jadi sekali lagi lah saya ucap terima kasih dan tahniah kepada Kementerian dan MCMC dan tahniah kepada saudara yang dapat allowance tambahan tadi. Saudara Fahmi kata mulai bulan Januari tahun depan. Cadangan awal saya umumkan mulai April. Tetapi bila tengok saudara semangat begitu baik, komitmen begitu baik, nampak you guys are smart. You pandai menawan hati saya. Baik, terima kasih banyak dan saya doakan mudah-mudahan ya, kalau anak-anak muda ya, begini, ada disiplin, ada nilai, ada akhlak, faham tanggungjawab bersama-sama, bahawa dunia ini bukan untuk cari harta dan kekayaan, tetapi dunia ini juga untuk berkhidmat, ada ihsan. Yang berjaya, yang allowance-nya, yang gajinya dan keuntungannya sampai puluh-puluh ribu, always remember that you started and you are able to succeed because there was this assistance out of compassion. Siapa saja yang berjaya besar, saya masih ingat, siapa saya betul-betul bertekad untuk berkhidmat lebih. Kerana saya tidak fikir saya jadi begini kalau tidak ada ibu bapa yang korban begitu banyak, guru-guru yang luar biasa dedikasi, yang bekerja jauh lebih daripada waktu yang ditetapkan. Saya di Kolej Melayu Kuala Kangsar ya, yang bekerja habis jam 2, tapi ada yang night duty, tetapi dia tidak ada allowance pada masa itu. Tapi kerana komitmen dan dedikasi dia, ini yang disebut bukan saja compassion tapi commitment, passion untuk bekerja begitu baik ya. Kemudian semasa saya susah dan derita, masuk keluar penjara, kena pukul segala macam, ramai yang tunjuk simpati dan bantu. Jadi sekarang bila dalam keadaan begini, gunakanlah kuasa dan peluang sebaiknya untuk membalas budi baik orang ramai. Dan kepada anak-anak saya harap begitu. Tidak mungkin ada kejayaan tanpa ibu bapa yang berikan kasih sayang, guru-guru yang berikan pendidikan asas, dan peluang-peluang daripada jabatan dan kemudahan-kemudahan. Maka yang lebih berhasil, kerjalah dengan passion, dengan kesedaran, dengan ada ihsannya, ada rahmahnya, ada compassionnya, ada kasih sayangnya. Siapa saja jiran kita, baik Melayu ke, Cina ke, Iban ke, Bedayu ke, Kedazan, yang jiran kita itu jiran lah. Dan komuniti itu komuniti kita. Maka bantulah sedaya upaya kita. Dan jadikan Malaysia ini sebagai negara damai yang
kalau dengan komitmen ini saya yakin beri kita 2-3 tahun lagi, insya-Allah kita angkat semula martabat Malaysia sebagai negara yang hebat. Terima kasih. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan persidangan Paddy Madani 2023. Terima kasih Datuk Seri. Diminta Datuk Seri untuk terus kekal berada di pentas utama bagi merasmikan gimik perasmian hari ini. Dipersilakan barisan tetamu kehormat untuk berada di atas pentas mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Para hadirin sekalian, podium pelancaran bergerak akan diaktifkan dengan tepukan anda. Dengan itu, ayo kita berikan tepukan yang gemuruh. Podium pelancaran bergerak ke arah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan setibanya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memasukkan plak Paddy Madani ke dalam podium. Ayo kita lakukan kiraan bersama dalam 3, 2, 1. Pemakin ekonomi digital negara memartabatkan Malaysia ke arah ekonomi digital yang berjaya. Dengan itu, majlis pelancaran persidangan Paddy Madani 2023 berjaya dirasmikan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan majlis akan diteruskan dengan penyampaian anugerah penolong pengurus Paddy terbaik dan pengurus Paddy terbaik. Bagi pemenang anugerah penolong pengurus Paddy terbaik, pemenang akan membawa pulang wang berjumlah RM5,000 serta trofi dan sijil. Dinilai berdasarkan tempoh perkhidmatan di Paddy sebagai tanda kesetiaan dan juga pencapaian KPI dan perkhidmatan Paddy yang ditawarkan. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput pemenang anugerah penolong pengurus Paddy terbaik peringkat Wilayah Utara, Nur Azua Amelia binti Muhammad Nur. Paddy Felda Gunung Bersaut 2, Padang Perak. Mempersilakan kesemua pemenang untuk kekal di sisi pentas untuk sesi penggambaran berkumpulan. Bagi peringkat Wilayah Selatan, jatuh kepada Asia binti Muhammad. Paddy Kampung Pulai Sebatang Pontian Johor. Peringkat Wilayah Timur, Noraini binti Abdul Mubin. Paddy Kampung Cenur Maran Pahang. Peringkat Wilayah Tengah, Muhammad Hamizan Faris bin Muhyiddin. Paddy Felda Pasal 4 Jelebu Negeri Sembilan. Bagi peringkat Negeri Sabah, jatuh kepada Nurul Syakila binti Faduan. Paddy Kampung Balong Kokos Tawau Sabah. Bagi peringkat Negeri Sarawak, Waini Ana Insali. Paddy Song Sarawak. Dengan itu
tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Diminta untuk para pemenang mengambil posisi anda untuk sesi penggambaran berkumpulan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kehormat. Tahniah diucapkan kepada pemenang kategori ini. Tahniah dan dipersilakan ke semua pemenang untuk kembali ke tempat duduk anda. Kita akan meneruskan dengan pemberian anugerah terakhir dan anugerah yang paling dinanti-nantikan. Kategori ini, pemenang dinilai berdasarkan tempoh berhemat di PADI, pemarkahan KPI individu tahunan, pengiktirafan dan anugerah yang pernah diterima, usaha merayatkan PADI dan kenaikan bilangan keahlian PADI. Pemenang bakal membawa pulang wang berjumlah RM5,000 beserta trofi dan sijil. Dengan penuh rasa bangga menjemput pemenang anugerah pengurus PADI terbaik peringkat Wilayah Utara, Hayati binti Rajab. PADI Pelimbing Kanan, Padang Terap, Kedah. Diminta penerima anugerah untuk kekal berada di atas pentas. Bagi peringkat Wilayah Selatan, Nora Syikin binti Mat Saidak. PADI Felda Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor. Peringkat Wilayah Timur, Siti Zaleha binti Ali. PADI Felda Mempaga 3, Bentong, Pahang. Dan bagi peringkat Wilayah Tengah, Rosyafira binti Muhammad. PADI Felda Soeharto, Ulu Selangor, Selangor. Dan bagi peringkat Negeri Sabah, Azli bin Oki. PADI PPR Taman Sri Rugading, Tuaran Sabah. Dan bagi peringkat Negeri Sarawak, Daisy Ana Unggang. PADI Song Sarawak. Ayo kita berikan tepukan yang gemuruh. Kita mempersilakan ke semua penerima anugerah mengambil posisi anda untuk sesi bergambar berkumpulan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang diucapkan dan mempersilakan ke semua penerima anugerah untuk kembali ke tempat duduk. Tahniah diucapkan atas kejayaan yang cukup besar ini. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Div-Div Kehormat untuk mengambil posisi untuk berada di hadapan pentas bagi sesi penggambaran rasmi bersama anda semua. Tetamu Persidangan PADI Madani 2023 mempersilakan para hadirin untuk bangun. Adakah anda semua bersedia untuk sesi penggambaran ini? Ayo kita berikan tepukan yang gemuruh. Kejayaan Persidangan PADI Madani Pemangkin Ekonomi Digital Negara 2023. Dengan itu selesailah majlis perasmian Persidangan PADI Madani dan terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Div-Div Kehormat atas kesudian menyempurnakan acara ini. Alhamdulillah, begitulah berakhirnya anugerah dan juga penyampaian serta majlis perasmian Persidangan Ekonomi Digital 2023 ataupun PADI 2023 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital Tuan Fahmi Fadil turut bersama-sama dalam merealisasikan dan juga menyempurnakan atur cara tersebut. Dan penyampaian anugerah tadi kalau boleh dirakumkan adalah penyampaian anugerah bagi usahawan PADI Madani terbaik
yang dibahagikan kepada 6 wilayah kesemuanya termasuk utara, selatan, timur, tengah dan semenanjung dan termasuk di wilayah Sabah dan juga Sarawak. Manakala untuk anugerah pedi terbaik juga turut dibahagikan kepada 6 kategori, juga turut dianugerahkan kepada pedi wilayah utara di Perak, selatan di Johor, wilayah timur untuk Hulu Terengganu, wilayah tengah diberikan kepada wilayah dari Hulu Selangor dan juga di Sabah dan juga Sarawak masing-masing dari Tuaran dan juga di Simunjan, Sarawak. Seterusnya juga untuk penyampaian anugerah penolong pengurus pedi terbaik seperti tadi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah berkenaan tentang bagaimana untuk memastikan agar allowance dan juga isu penggajian kepada pengurus-pengurus pedi dan juga penolong pengurus pedi akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa, memastikan agar tata kelola dan juga pengurusan pusat ekonomi digital di kawasan dan juga di wilayah masing-masing akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa melalui ganjaran dan juga allowance yang diberikan sebagai suatu bentuk penghargaan kepada mereka yang telah pun bekerja dan juga memberikan komitmen dalam menjaga dan memastikan kemaslahatan di kawasan pedi masing-masing. Jadi itulah antara rangkuman yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara lain beliau juga turut menyatakan berkenaan tentang konsep keadilan dan juga konsep kesamarataan yang dimulakan dalam ucapan beliau seketika tadi untuk memberikan gambaran bahawasanya apa jua yang dilakukan oleh pihak kerajaan pada ketika ini adalah untuk merampatkan kesenjangan digital, malah merapatkan kesenjangan ekonomi yang telah pun berlaku dan akan dipendekkan ataupun digarap dalam masa yang terdekat supaya sama-sama dapat diberikan manfaatnya kepada masyarakat dan juga rakyat. Itu antara perkongsian dan juga rangkuman dalam Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Digital 2023 yang dibawakan dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga antara lain turut menekankan agar cashless society akan terus diteruskan. Di samping kita menjana dan juga memastikan agar penambahbaikan dalam aspek usahawan digital dan juga ekonomi digital tertumpu kepada Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI yang telah pun masuk ke edisi 2023 untuk persidangannya. Dan Pusat Ekonomi Digital yang telah ditubuhkan pada tahun 2007, lebih 2 dekad usianya, merupakan inisiatif kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam rakan sejagat dan juga rakan usaha industri telekomunikasi di bawah inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat USP. Dan yang lebih pentingnya adalah Pusat Ekonomi Digital ini memberi penumpuan kepada golongan B40 di samping kepada golongan belia, keusahawanan dan program-program yang direncana memastikan agar ia memberi impak bukan saja dari segi upskill dan juga reskill untuk juga memberi kesan kepada perniagaan dan juga memberi kesan kepada konteks komuniti secara keseluruhannya. Terima kasih kerana bersama kami dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bersempena dengan Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Digital 2023. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran TV1 dan juga berita RTM serta penstreaman MyClick. InsyaAllah kita akan bersua kembali PEDI ataupun Pusat Ekonomi Digital 2023 PEDI Madani 2023. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.